Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan assignment kami iaitu bertajuk Model Keluarga Bahagia Menurut Islam. Okay. Nama saya Nur Syafiqah binti Azharuddin, nombor matrik 19BE 02041. Okay, saya akan terangkan apa itu definisi keluarga. Definisi keluarga ni terbahagi kepada dua, iaitu dari segi Barat dan Islam. Okay, kita tengok dari segi Barat, apa itu definisi keluarga? Okay, keluarga bermaksud satu kumpulan manusia yang mempunyai hubungan darah atau pertalian sah seperti perkahwinan dan pengambilan anak angkat. Okay, itu definisi keluarga dari segi Barat. Okay, kita tengok pula definisi keluarga dari segi Islam yang bermaksud rumah tangga yang dibina dari suatu perkahwinan antara seorang lelaki atau wanita yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam serta memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah. Itu definisi keluarga dari segi Islam. Okay, seterusnya kita tengok hukum perkahwinan. Okay, hukum perkahwinan kat sini dia terbahagi kepada 5. Okay, kita tengok yang pertama iaitu wajib. Wajib kepada siapa? Okay, wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga boleh menjatuhkan dia ke lembah kemaksiatan, iaitu contohnya berzina lah kan. Sedangkan dia mampu maksud mampu kat sini dia ni boleh mampu membayar mas kahwin dan mampu memberi nafkah kepada bakal isterinya kalau dia nak berkahwin nanti. Okay, itu kalau hukum perkahwinan wajib lah. Okay, yang seterusnya kita tengok sunat perkahwinan untuk kepada siapa? Sunat ni kepada orang yang mampu tapi dapat mengawal nafsunya. Okay, itu sunat. Okay, harus ni ialah dia ialah hukum asal perkahwinan lah. Kiranya dia tak ada galakan atau perbatahan pun untuk berkahwin ini. Okay, seterusnya kita tengok pula makruh. Okay, makruh ni kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin ataupun zahir tapi sekadar tidak memberi kemudaratan kepada isteri sama ada ia kaya atau tiada nafsu yang kuat. Okay, yang terakhir haram. Haram ni bagi orang yang tidak berkemampuan pun untuk memberi nafkah batin. Okay. Seterusnya kita tengok dalil perkahwinan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaannya. Dan Allah maha luas pemberiannya dan lagi maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 32. Okay, maksud ayat di atas ni dia menjelaskan galakan berkahwin ke atas umat Islam. Ia menjelaskan juga bahawa kemiskinan bukanlah penghalang untuk berkahwin kerana keperluan kepada pasangan hidup ialah perlu sama selama mana keadaan jasmani seseorang itu berkemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia binti Suhaili, nombor matrik 19BE 02044 dan saya akan membentangkan konsep kekeluargaan dalam Islam. Konsep kekeluargaan dalam Islam ada 2 unsur, unsur iman dan unsur amal. Unsur iman dia terbagi kepada 2 elemen, akidah dan ilmu. Kita mulakan dengan elemen akidah. Keutuhan akidah sangatlah penting bagi seorang Muslim untuk menjaga keimanan setiap Muslim termasuklah suami isteri dan dia mesti berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya ialah ilmu pengetahuan yang mendalam juga merupakan prasyarat penting dan jaminan utama bagi pembangunan keluarga dan bangsa yang kuat dan dihormati. Ini kerana setiap perkara di dunia ini hendaklah disandarkan dengan ilmu. Contohnya dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan juga perkara-perkara keagamaan. Seterusnya ialah unsur amal. Unsur amal ni dia ada 5 elemen. Elemen yang pertama ialah niat. Menurut Al-Qaradawi, niat ialah kemahuan yang tertuju terhadap perbuatan demi mengharapkan Allah SWT dan mematuhi peraturannya. Seperti yang kita tahu, setiap perkara yang ingin kita lakukan mesti dimulakan dengan niat. Contohnya, sebelum kita menunaikan solat, sebelum kita mengambil wudhu, berpuasa, dan sebagainya. Dalam pembinaan keluarga bahagia, asas pembentukan keluarga Muslim ialah kepentingan niat, matlamat, dan objektif yang ingin dicapai untuk membina keluarga yang bahagia. Contohnya,
mewujudkan ketentraman jiwa dan roh, serta melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Seterusnya ialah akhlak. Menurut Al-Farabi, pembinaan keluarga harmoni mesti seiring dengan akhlak yang mulia dan amalan yang baik. Bila kedua-dua perkara ini sudah dicapai, maka lahirlah sifat keutamaan dan terpuji. Antara sifat-sifat tersebut ialah wasatiyah, kesederhanaan, adalah, keadilan, al-haq, kebenaran, al-akhlak, budi bahasa, tahrim nafs, penghormatan diri, dan akhir sekali al-khair, kebaikan. Kita teruskan dengan elemen sosial. Dalam pembentukan sesebuah keluarga, dia mesti berasaskan dasar unsur al-muasyarah bil ma'ruf. Apa itu al-muasyarah bil ma'ruf? Maksud al-muasyarah bil ma'ruf ialah pergaulan baik sesama suami istri serta ahli keluarga. Maksud baik di sini ialah pergaulan dan kehidupan yang baik, diredai Allah Subhanahu wa taala serta jauh dari sembarang penganiayaan. Oleh itu, hubungan sosial yang kuat amat diperlukan sebagai pemangkin kepada keluarga bahagia. Seterusnya ialah amanah. Islam dia sudah menekankan kepentingan amanah ni dalam menunaikan kewajipan dan sudah mewujudkan tanggungjawab suami isteri agar segala keperluan rumah tangga terlaksana dengan baik dan sempurna. Contoh, pemberian nafkah, bimbingan agama, kehormatan terhadap pasangan. Kehormatan terhadap pasangan maksudnya suami memahami tanggung jawab istri, istri juga memahami tanggung jawab suami. Akhir sekali, mengasuh dan mendidik anak-anak yang sempurna. Dan terakhir, keselamatan fisikal dan ekonomi. Kesihatan dan keselamatan sangatlah penting dalam agama Islam. Ini kerana untuk mencapai kesejahteraan individual, penjagaan keselamatan fizikal, kesihatan mental, dan keelokan spiritual menjadi sumber kekuatan bagi setiap Muslim. Islam meletakkan semua aspek ini di kedudukan yang tertinggi kerana apabila terpeliharanya kesihatan fizikal, mental, dan spiritual, ia akan membentuk keluarga yang mempunyai nilai kesihatan moral, fizikal, mental, psikologi rohani, dan material secara menyeluruh. Apabila kedua-dua unsur ini, unsur iman dan amal ini sudah dipraktikkan dalam kehidupan sebuah keluarga, maka lahirlah perasaan damai dan bahagia dalam diri dan keluarga setiap Muslim. Perasaan ini terbahagi kepada 3 bentuk. Pertama ialah al-sakinah, yang bermaksud ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa. Di mana suami isteri menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun saling menghormati sesama sendiri dan bertoleransi dalam rumah tangga. Seterusnya, al-mawaddah. Maksud al-mawaddah ni ialah cinta dan kasih sayang antara suami isteri. Kewujudan sifat al-mawaddah ini melahirkan kebahagiaan rumah tangga dan mencerminkan sikap tolong-menolong serta rasa ingin melindungi sesama ahli keluarga. Dan akhir sekali, al-rahmah. Maksud al-rahmah ialah belas kasihan, lemah lembut, dan kebahagiaan. Menurut Profesor Dr. Hamka, al-rahmah ni dia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada al-mawaddah kerana al-rahmah melahirkan perasaan kasih sayang yang tumbuh dari jiwa suami isteri sehingga suami isteri merasakan kegembiraan dan ketenangan yang tidak terbatas. Perasaan ni bukan lagi perasaan yang berasaskan keinginan syahwat dalam diri suami isteri. Tanpa perasaan belas kasihan dan kasih sayang ni, sesebuah keluarga tu atau sesebuah perkahwinan tu akan terancam dan boleh membawa kepada kehancuran. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Azhara binti Marazi, Nometrik 19B 02045. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang hak dan tanggungjawab keluarga. Okay, yang pertama adalah kewajipan dan tanggungjawab suami. Kewajipan dan tanggungjawab suami ini diterbagi kepada 2, iaitu hak yang berbentuk material dengan hak yang bukan material. Okey, antara hak yang berbentuk material ni adalah mahar. Jadi Islam menjadikan mahar ni adalah sebagai hadiah daripada seorang suami kepada isterinya sebagai lambang penghormatan dan juga penghargaan. Mahar ni adalah wajib ke atas suami dan jumlahnya ni tidak ditentukan. Walau bagaimanapun Islam ni dia menggalakkan mahar yang rendah dan tidak mahal.
Seterusnya adalah memberikan nafkah zahir dan batin. Sudah menjadi tanggungjawab suami ni terhadap isteri untuk memastikan nafkah zahir dan batin ni mencukupi. Nafkah zahir ni adalah segala hal yang berkaitan kebajikan pasangan, contohnya seperti keselamatan, tempat tinggal, makan minum, pakaian dan juga sebagainya. Manakala bagi nafkah batin pula adalah segala hal yang meliputi aspek emosi, rohani dan juga seksual. Yang seterusnya adalah hak yang bukan material. Antaranya adalah mendidik isteri. Didikan yang perlu diberikannya tidak terhad kepada didikan berkenaan ilmu keduniaan sahaja. Jadi sebagai suami ni wajib bagi dia untuk mendidik sekurang-kurangnya asas agama kepada keluarganya. Kerana rumah tangga yang dibina tanpa asas agama yang kukuh ni pastinya dia mudah untuk berantakan apabila ditimpa ujian. Begitu juga sebaliknya. Jika asas agama yang dijaga dengan sebaiknya ni, pasti rumah tangga yang dibina tu lebih diberkati. Seterusnya adalah memelihara kekayaan dan kehormatan isteri. Jadi Islam juga dia mementingkan hak seorang wanita dan mereka ni diberi hak untuk menguruskan sendiri harta kepunyaan mereka tanpa ada campur tangan daripada pihak suami maupun ayahnya. Selain daripada itu, suami juga wajib untuk memelihara keselamatan isteri dan tidak membiarkan isterinya ni melakukan perkara yang boleh menjatuhkan maruah dan martabatnya sebagai seorang wanita dan juga isteri. Seterusnya adalah kewajipan dan tanggungjawab isteri. Antaranya adalah mentaati suami dalam segala perintah melainkan pada perkara-perkara maksiat dan larangan terhadap Allah SWT. Jadi ketaatan seorang isteri kepada suaminya ni adalah satu perkara yang wajib. Jadi para isteri janganlah merasakan ketaatan kepada suami ni merupakan satu perkara yang boleh membebankan dirinya. Kerana walaupun ia berat untuk dilaksanakan, tetapi Allah SWT ni telah menjanjikan balasan yang terbaik. Seterusnya adalah mengikuti tempat tinggal suami yang telah disediakan bagi perkahwinan mereka. Jadi wajib bagi seorang isteri ni untuk tinggal bersama suaminya selepas berkahwin. Jadi para isteri tidak boleh keluar daripada rumah suaminya ataupun enggan tinggal bersama suaminya melainkan dengan izin suaminya sendiri. Seterusnya adalah tanggungjawab ibu bapa terhadap anak. Antaranya adalah menyediakan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang munasabah. Jadi seorang ayah ni menjadi tanggungjawabnya dalam menyediakan keperluan asas kepada anak-anak. Selain itu, memberikan keselesaan kepada anak-anak juga adalah nafkah yang wajib ayah perlu sediakan supaya mereka ni tidak merasa terlalu susah dalam menempuh kehidupan yang akan datang. Seterusnya adalah memberikan pendidikan yang sewajarnya. Jadi ibu bapa ni perlu pastikan yang anak-anak ni dihantar ke sekolah pada usia yang telah ditetapkan, iaitu seperti seawal 7 tahun, kerana pendidikan sewaktu usia kecil ni sangatlah penting kepada mereka. Seterusnya adalah memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak. Kehidupan anak-anak ni dia perlu diisi dengan kasih sayang daripada ibu bapa supaya mereka ni dapat menyemai sikap penyayang dalam diri mereka. Kerana kasih sayang yang dipupuk sejak kecil ni dia akan terus sebati dalam diri mereka. Seterusnya adalah tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Antaranya adalah mentaati ibu bapa dalam segala hal selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi Allah SWT ni dia telah memerintahkan hamba-Nya ni supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan mentaati mereka selagi mana perkara yang diperintahkan tu tidak bertentangan dengan syarak. Kerana kedudukan ibu bapa di sisi Allah ni amatlah tinggi, sehingga kan Allah ni meletakkan perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah selepas ataupun bersebelahan dengan perintah tidak menyembah selain daripada Allah dan mensyirikkannya dengan suatu apapun. Seterusnya adalah tidak meninggikan suara apabila bercakap ataupun berbincang sesuatu perkara. Bukan hanya meninggikan suara, malah seorang anak yang berkata kepada kedua ibu bapanya juga ditegur dalam Islam. Walaupun kita tidak sependapat atau dengan ibu ataupun ayah kita, jangan sekali kita meninggikan suara, membentak ataupun bercakap dalam nada yang keras ketika kita sedang berbicara dengan mereka. Yang terakhir adalah mendoakan mereka sama ada ketika hidup maupun sesudah meninggal. Anak yang mendoakan kesejahteraan kepada ibu dan ayahnya ni memberi 1000 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan tentang 3 perkara yang pahalanya ni akan terus mengalir untuk orang yang melakukannya walaupun dia sudah meninggal. Salah satu daripada pahala itu adalah
anak sekolah yang mendoakannya. Oleh sebab itu, tanggungjawab anak terhadap ibu bapa juga ni adalah penting untuk mendoakan perkara yang baik supaya ibu bapanya dihindari daripada azab api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Idris, nombor matrik 19 BE 02046. Sebelum saya teruskan pembincangan saya, ingin saya ulang kembali isi-isi utama dalam membina keluarga bahagia menurut Islam. Seperti yang kita sudah dengari dari kawan-kawan saya sebelum ini, kita wajiblah memahami definisi keluarga, hukum perkahwinan, dalil perkahwinan, konsep-konsep serta tanggungjawab dan kewajipan sebagai seorang suami, isteri, ibu, ayah dan juga sebagai seorang anak. Dan apa yang akan berlaku jika kita tidak memahami serta menghayati perkara-perkara tersebut. Inilah dia isu semasa yang mana kerusi di dalam gambar ini dijadikan alat untuk memukul isteri dan anaknya. Isu ini berlaku pada 14 Mei tahun 2021 iaitu tahun ini yang bertempat di Taman Desa Sena Pulau Pinang yang mana seorang lelaki bertindak untuk memukul isteri dan anaknya yang berumur 19 tahun kerana tidak menutup pintu rumah utama pada jam 11.45 pagi. Insiden ini telah menjadi kes polis kerana lelaki itu sendiri mengaku memukul dengan kerusi yang berada di dalam gambar sehingga mengakibatkan luka teruk di badan kedua-dua mangsa. Bukan itu sahaja, kes ini menjadi lebih serius apabila isteri dan anaknya memberitahu pihak polis bahawa mereka sering dipukul oleh suspek akan tetapi tidak berani membuat sebarang laporan kerana diukut bunuh oleh lelaki tersebut. Pada pandangan kawan-kawan sekalian, apakah punca utama isu keganasan di dalam keluarga ini terus berlaku dan apakah pula solusi dalam menyelesaikan segala permasalahan dengan adil dan saksama? Di sini saya dapat jelaskan dua punca utama yang sering diabaikan oleh pasangan suami isteri dalam membina keluarga bahagia berserta dengan solusinya, iaitu kurangnya ilmu pengetahuan dan bimbingan keluarga. Maksudnya, sebelum mereka melangkah ke alam perkahwinan, mereka tidak mempelajari ilmu dalam mengendalikan bahtera perkahwinan dengan teliti dan lebih terperinci. Solusinya adalah mereka sewajarnya mempersiapkan diri dengan ilmu yang kukuh sebelum mengahwini pasangan dan melaksanakan tanggungjawab dengan baik terhadap pasangan serta anak-anak. Yang kedua, kurangnya didikan agama. Mutakhir ini jika dilihat pada keadaan sekeliling kita, kebanyakan manusia mengejar kejayaan dan kerjaya masing-masing. Bahkan, wujud juga ibu bapa yang culas dalam melaksanakan amal ibadah, terutamanya dalam mendirikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Justeru, para ibu bapa perlulah menyematkan ilmu agama dan nilai murni dalam kehidupan seharian demi melahirkan generasi yang lebih berketerampilan dan intelektual dalam menghadapi setiap situasi kehidupan, khususnya dalam hal kekeluargaan. Natijahnya, pelbagai punca dapat dikenal pasti dalam kegagalan membentuk sebuah keluarga bahagia. Setiap individu sebenarnya berperanan dalam memastikan institusi kekeluargaan masing-masing berada dalam keadaan baik dan sejahtera. Oleh itu, hendaklah sentiasa berlapang dada dan meluaskan fikiran dalam mempelajari segala ilmu dalam menghadapi cabaran hidup. Seperti peribahasa Melayu berkata, laut ditimba tidak akan kering, yang bermaksud tidak habis kepandaian seseorang itu selagi hayat di kandung badan. Semoga setiap manusia mampu untuk membina institusi kekeluargaan yang sistematik seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Farzana binti Azli, nombor matrik 19 BE 02042. Jadi, sekarang saya akan menerangkan tentang kepentingan pembentukan keluarga yang baik. Okey, seperti mana kita semua sudah ketahui bahawa pembentukan keluarga yang baik ini semestinya merupakan idaman bagi setiap individu di dunia ini. Dan betapa pentingnya kita untuk membentuk keluarga yang bahagia dari sejak awal lagi kerana melentur bulu biarlah dari rebungnya. Okey, jadi antara kepentingan pembentukan keluarga yang baik ialah dapat melahirkan satu generasi muda yang dinamik, progresif dan berminda kelas pertama. Okey, apa yang dimaksudkan dengan individu berketerampilan tinggi ini ialah ia merupakan insan yang berpengetahuan luas, mempunyai sikap daya saing, melakukan kerja dengan penuh integriti dan menghargai serta menghayati sejarah agama, bangsa dan negaranya. Bahkan bukan itu sahaja, dengan membentuk keluarga yang baik juga, anak-anak dapat membesar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berkeyakinan diri serta mereka juga dapat memperoleh panduan hidup yang baik ketika berhadapan dengan masalah sosial ataupun pengaruh barat yang negatif pada masa akan datang. Okey, jadi kepentingan yang kedua ialah
dapat memberikan sumbangan kepada agama, pembangunan negara dan masyarakat melalui sahsiah mantap yang terbina dalam diri anak-anak. Okey, jadi berkaitan dengan perkara ini, para ibu bapa juga boleh mendedahkan perkara-perkara agama ataupun basic agama seperti solat, puasa, aurat dan seumpama dengannya. Okey, hal ini kerana dengan mendedahkan anak-anak dengan hal ehwal agama dapat memberikan banyak impak positif di mana mereka juga dapat menyesuaikan diri untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan seharian mereka dengan mudah tanpa ada rasanya terbeban. Okey, macam kita tengok sekarang ni, ada sesetengah keluarga yang tidak dididik dengan dengan perkara agama, sukar untuk mereka mengadaptasi hal ehwal agama ni ataupun basic-basic agama, contoh macam aurat ataupun adab bila kita nanti, sebab dia akan memberikan efek yang besarlah pada masa akan datang. Kepentingan terakhir ialah dapat menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani melalui kasih sayang, rasa cinta dan perhatian yang disyurahkan oleh ibu bapa. Okey, kalau kita tidak dibentuk sejak awal lagi, ia akan menimbulkan banyak masalah pada masa hadapan seperti berlakunya masalah sosial tak kira dalam kalangan keluarga ataupun masyarakat. Okey, kalau kita tidak dibentuk sejak awal lagi, ia akan menimbulkan banyak masalah pada masa hadapan seperti berlakunya masalah sosial tak kira dalam kalangan keluarga ataupun masyarakat. Okey, oleh itu pengawasan yang ketat mestilah dilakukan oleh keluarga agar dapat memastikan anak-anak tidak terlibat dalam gejala sosial yang boleh menjejaskan nama baik keluarga dan juga agama. Oleh itu, pendidikan awal kanak-kanak ini juga sangat-sangat penting juga dalam pembentukan keluarga yang baik. Akhir sekali, kesimpulan yang kita dapat peroleh daripada tajuk ini ialah pembentukan keluarga merupakan satu perkara yang amat penting bagi setiap individu dan bukan tertumpu sahaja kepada golongan yang sudah berkahwin. Hal ini kerana ilmu ini bukanlah perkara yang mudah untuk dipelajari dan difahami dalam satu jangka masa yang pendek. Oleh itu, pihak-pihak tertentu juga boleh mengadakan kempen ataupun program berkaitan dengan pembentukan keluarga yang harmoni dari segi Islam supaya dapat memberikan kesedaran kepada semua masyarakat tentang betapa pentingnya membentuk keluarga yang baik. Oleh itu, kita sebagai umat Islam juga boleh menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang terbaik tentang bagaimana baginda dapat membentuk keluarga yang bahagia. Jadi, sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.